Okay, jangan sebabkan kita orang Melayu makin jauh daripada UMNO. Jangan sebabkan kita punya perangai orang Melayu makin tak nak sokong UMNO, makin tolak UMNO. UMNO sebahagian daripada kerajaan. Kita perlu sokong juga, bantu juga. Perlu diterima, perlu terima hakikat Zahid Hamidi ada jasa kepada Anwar Ibrahim. Kalau bukan manusia bernama Zahid Hamidi, usaha keras Zahid Hamidi ni, Anwar Ibrahim mungkin masih PM tepi hari ini. Jadi hari ini terbuktilah UMNO ni sebenarnya tak tunduk kepada DAP pun. UMNO bukan baruah kepada DAP. Kita tak macam PAS tunduk kepada parti gerakan, baruah kepada gerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey geng, Solihin Syabudin di sini. Okey, beberapa hari lepas Ketua Penerangan Bersatu dan beberapa orang daripada Parti Bersatu mengajak mereka ajak Ketua Pemuda UMNO desak pimpinan tertinggi supaya keluar daripada Kerajaan Perpaduan. Dan juga ada bibit-bibit suara daripada Perikatan Nasional minta Ketua Pemuda UMNO ni, Dr. Akmal Saleh ni mendesak supaya buat reform di dalam parti supaya menggantikan Presiden. Presiden Zahid Hamidi wajib digugurkan. Mereka bermain naratif-naratif supaya hentikan Zahid ni kan. Mainkan isu anti Zahid kan. Zahid ni tak layak jadi presiden. Zahid ni kita perlu gugurkan. Pelbagailah kan sentimen-sentimen hak mereka mainkan untuk nak menjatuhkan Zahid Hamidi. Buat desakan. Sebab sekarang ni mereka nampak Dr. Akmal ni dia macam terpaling Melayu lah, terpaling Najib, terpaling membela kononnya UMNO ni. And jadi peluang-peluang mereka nampak Dr. Akmal Saleh ni hantam kerajaan. And so sebab itulah mereka keluarkan kenyataan mengajak Dr. Akmal ni desak UMNO, Barisan Nasional keluar daripada keluar daripada Kerajaan Perpaduan. Jadi aku nak abang dekat hampa. Daripada Perikatan Nasional memang ada anti Zahid Hamidi dan juga daripada Kerajaan Perpaduan dan terutama daripada Pakatan Harapan pun ada anti Zahid Hamidi. And ada yang tidak bersetuju Kerajaan Perpaduan ni bersama dengan Zahid. Anwar Ibrahim ni bersama dengan Zahid. Ada yang tidak bersetuju. Jadi banyaklah naratif-naratif yang dimainkan. Tak kira daripada Pakatan Harapan pun ada segelintir. Dan juga daripada side Perikatan Nasional tak payah tanyalah. Sebab Zahid Hamidi je Perikatan Nasional tak dapat jadi kerajaan. So aku nak bawa dengan hampa sama-sama. Jom kita dengar apa yang diperkatakan oleh Wan Abdul Hadi soal hentikan naratif dan sentimen anti Zahid dalam kem Pakatan Harapan. Daripada kem Pakatan Harapan, Pakatan Harapan. Daripada kem Perikatan Nasional, cara Perikatan Nasional. Jadi jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Wan Abdul Hadi. Manusia bernama Zahid Hamidi, usaha keras Zahid Hamidi ni, Anwar Ibrahim mungkin masih PM tepi hari ini. Okey, sentimen anti Zahid Hamidi ni sebenarnya bukan dibawa ataupun dimainkan oleh pembangkang sahaja. Yeah. Dalam kem Kerajaan Perpaduan hari ini pun masih ada lagi, masih wujud lagi suara-suara yang tak puas hati dengan Zahid Hamidi yang datang daripada kem Pakatan Harapan. Alasannya adalah, Zahid Hamidi ni liability terbesar kepada kerajaan apabila kes beliau di NAA. Penat nak menjawab, tak boleh. Dia ni liability, tak payah pakai. Sebagai contoh kita tengok MP Pasir Gudang, Pak Hassan Karim. Beliau sendiri pernah buat keluar kenyataan menggesa supaya UMNO menggantikan Zahid Hamidi dengan presiden baru demi mendapatkan sokongan Melayu pada PRU16 nanti. Okey, tu MP kerajaan tu, MP Pakatan Harapan, MP PKR. Jadi antara sebab orang tak suka Zahid Hamidi ni adalah kes beliau yang telah di NAA hari tu. Ramai daripada kalangan kita sendiri ni, kalangan kita ni lupa bahawa Zahid Hamidi didakwa apabila beliau tidak patuh kepada nasihat Tun Dr. Mahathir untuk membubarkan UMNO dan perkara ini disahkan oleh Anwar Ibrahim sendiri. Pada 9 November 2018, Tun Mahathir pernah keluarkan kenyataan. Beliau mengaku beliau bagi arahan, beliau mengarahkan Zahid Hamidi untuk membubarkan UMNO, tapi Zahid tak nak, Zahid tolak. Kalau kita tengok balik kes Zahid Hamidi ni, kalau tengok balik, pergilah baca balik kes Zahid Hamidi ni. Baca betul-betul. Pendakwaan ke atas Zahid Hamidi pada peringkat awal sebenarnya telah ditolak oleh pejabat peguam negara kerana pendakwaan tersebut terlalu lemah. Buku Tommy Thomas menunjukkan wujudnya tuduhan bermotifkan politik dan pertuduhan terpilih ke atas Datuk Seri Zahid Hamidi di mana pasukan pendakwaan Jabatan Peguam Negara AGC mendapati tidak ada asas untuk mendakwa Presiden UMNO itu. Jadi memo 8 muka surat itulah memperincikan setiap pertuduhan yang dikenakan terhadap Zahid Hamidi yang bertarikh 17 Oktober 2018. Jadi, ni buku Tommy Thomas inilah menjadi asas. Buku inilah menjadi asas kepada tindakan pejabat AG
untuk DNAA kan kes Zahid Hamidi hari tu. Ya. Kalau kita fikir logik akal, pakailah akal ni. Pertuduhan yang dikenakan terhadap Zahid Hamidi memang tak logik. Okey, contohnya lah pertuduhan rasuah mengenai pembelian 2 unit banglo untuk dijadikan pusat tahfiz. Konon-kononnya 2 unit banglo tu dibeli di bawah harga pasaran. Sedangkan pejabat tanah Selangor sendiri mengesahkan tidak berlaku sebarang pelanggaran prosedur dalam pembelian unit banglo tersebut. Namun, Zahid Hamidi tetap didakwa. Itulah masalah dia. Bayangkan, kalaulah Anwar Ibrahim ni betul-betul nak campur tangan kes Zahid ni, orang kata, oh Anwar ni bagi Anwar campur tangan kes Zahid, nak balas budi Zahid, bagi Anwar peluang jadi Perdana Menteri. Lebih baik, kalau betul Anwar nak buat benda tu, lebih baik Anwar ni bebaskan terus, bagi discharge and acquittal, DAA. Tak payah bagi DNAA kepada Zahid Hamidi ni. Jadi nasihat akulah kepada penyokong dan juga pimpinan Pakatan Harapan ni, hentikan naratif dan ataupun sentimen anti Zahid Hamidi dalam kem Pakatan Harapan ni. Usah kita pula yang sambung perjuangan pembangkang untuk jatuhkan Zahid Hamidi. Jangan. Okay, jangan sebabkan kita orang Melayu makin jauh daripada UMNO. Jangan sebabkan kita punya perangai, orang Melayu makin tak nak sokong UMNO, makin tolak UMNO. UMNO sebahagian daripada kerajaan. Kita perlu sokong juga, bantu juga. Perlu diterima, perlu terima hakikat Zahid Hamidi ada jasa kepada Anwar Ibrahim. Kalau bukan manusia bernama Zahid Hamidi, usaha keras Zahid Hamidi ni, Anwar Ibrahim mungkin masih PM tepi hari ni. Okey, jadi ayuhlah aku nak gesa. Sama-sama kita kuatkan pasukan kita. Pastikan sokongan orang Melayu kembali semula kepada kita. UMNO rakan kita dalam kerajaan perpaduan. Jangan kita lupa benda tu. Okey geng, seperti mana yang diperkatakan oleh Lokman Nur Adam, kita sekarang ni kita dah bersama. Kita bentuk kerajaan bersama-sama. Perdana Menteri daripada Pakatan Harapan, Timbalan Perdana Menteri daripada Barisan Nasional diketuai oleh Zahid Hamidi. Jadi, kalau ada apa-apa isu yang berlaku, apa-apa masalah yang berlaku kepada pihak Barisan Nasional, tuduhan ke, fitnah ke, penipuan ke apa, of course, kita kawan kita kena cerca, Bib. So, kita bantu mereka. Kita bantu Barisan Nasional, bagi penjelasan kepada Barisan Nasional. So, apabila tiba-tiba pula daripada side Pakatan Harapan pula kena, jadi kita bantu dia balik. Okey, itu satu bab. Satu lagi berkaitan yang antara hubungan Zahid dan juga Anwar Ibrahim. Memang kita tahu, kita sahkan, memang daripada mereka duduk di dalam UMNO sebelum Anwar Ibrahim dipecat pun, memang mereka ada hubungan. Memang mereka ni rakan baik. Dan apabila Anwar Ibrahim dipecat waktu zaman Mahathir, Zahid Hamidi adalah orang kuat Anwar Ibrahim waktu tu. Dan apabila diugut dan dipenjara oleh Mahathir, barulah Zahid Hamidi U-turn, hidup bersama dengan Mahathir pula. Dan kita tahu ada panggilan hak bocor lah, hubungan di antara Zahid ni apa semua kan. Jadi, tetapi yang sahnya waktu hadapi pilihan raya, mereka duk petikai lagi lah. Kata Zahid dengan Anwar ni ada macam ada link. Nanti kalau menang pilihan raya, mereka akan gugurkan kes. Mereka akan bersama-sama selepas pilihan raya apa semua. Terutama daripada Perikatan Nasional dan Dr. Mahathir. Buat tuduhan. Kalau benarlah apa antara plan Zahid dan juga Anwar, daripada awal lagi lebih baik hadapi pilihan raya bersama dengan Pakatan Harapan tu kan. Lebih baik hadapi pilihan raya bersama dengan Barisan Nasional tu kan. Settle masalah, kita dapat undi pun banyak. Dan malah kita boleh menang lagi besar daripada Perikatan Nasional. Tetapi asbab tak ada. UMNO, cara UMNO, pendirian UMNO, no DAP, no Anwar dan juga no Bersatu. Tapi puak-puak belah sana Perikatan Nasional, dia lupa no Bersatu tu. Dia duk fikir Anwar DAP, Anwar DAP. Hak Bersatu ni presiden dia cakap, hak tu dia lupa. Jadi yang Pakatan Harapan dan Barisan Nasional ni pun boleh bersama asbab daripada titah agung. Kalau parlimen tak tergantung, hari tu, kita tak akan bersama. Asbab parlimen tergantung saja. Sebab itulah Pakatan Harapan Barisan Nasional bersama. Cun-cun, cukup 112 kursi untuk bentuk kerajaan. Faham tak? Itu orang kata kehidupan kita, takdir Allah ni apa semua. Ini semua Allah yang atur. Bukan kita yang atur. Kita hanya diberi pilihan, setuju atau tidak. Itu je. Perjalanan, apa yang akan jadi, semua Allah yang atur. Sama, bila dah berlaku sesuatu atas pilihan kita, yes or no, nak atau tak mau. Jadi aku masuk pula pasal pertuduhan terhadap Zahid Hamidi.
Memang dulu memang kita duk dengar 87. Kalau hampa follow aku daripada mula aku buat channel YouTube ni, 87, 87, 87. 40 pertuduhan di bawah sebuah rasuah. Zahid Hamidi terima duit rasuah daripada UKSB. Dah last kenapa dapat? DAA, dilepaskan dan dibebaskan dan dilepaskan. Kenapa boleh dapat pula di zaman Perikatan Nasional? Dan pula adalah baki lagi 47 kes. Dan Perikatan Nasional tumbang, naiklah Kerajaan Perpaduan. Dan apabila dibicarakan balik, peguam negara yang sama, semua orang-orang yang sama, dan pendakwa raya yang sama, adalah pendakwa raya yang menggugurkan bersama dengan peguam negara yang lama, bukan lantikan Anwar Ibrahim tau. Peguam negara lantikan Muhyiddin Yassin. Why? Sebab kita nampak satu persatu. Dan memang terdedah. Tuan Dr. Mahathir sendiri, dia macam mengaku, memang arah Zahid membubarkan UMNO. Apabila Zahid tidak bersetuju membubarkan UMNO, di waktu itulah Anwar Ibrahim dia pergi jumpa Tuan Dr. Mahathir, dia pergi jumpa Muhyiddin Yassin. Why you nak hapuskan parti mak bapak saya? Waktu itulah berlaku krisis antara Anwar Ibrahim dan juga Tuan Dr. Mahathir. Tapi kita pergi ke arah Zahid ni. Selepas beberapa hari Zahid Hamidi bertemu dengan Tuan Dr. Mahathir, 87 pertuduhan. Dan bayangkan, satu pertuduhan di bawah 40 pertuduhan di bawah UKSB saja. Dan 47 pertuduhan di bawah yayasan dia sendiri. Yayasan duit dia sendiri. Perbelanjaan duit dia sendiri. Tetapi tak ada langsung pertuduhan mana mai duit tu. Mana pertuduhan, daripada mana sumber duit yang datang ke dalam Yayasan Akal Budi. Tak ada pertuduhan tu kata Zahid terima rasuah tubuh ke dalam akaun Yayasan Akal Budi. Tak ada. Pertuduhan yang dibuat, duit yang keluar. Duit yang keluar daripada yayasan tu, beli banglo, beli bayar kredit kad, bayar hak yang Datuk K pinjam. Pertuduhan hanya di dalam tu saja. Macam mana boleh bocor? Okey, kita tahu PA dia, bekas PA dia. PA dia yang pergi buat laporan apa semua. So apabila dikaji setiap di antara satu persatu, macam di antara 47 kes tu, barulah nampak ini semua agenda politik. So sebab bila dah semak satu persatu dan macam bawa pula bukti ucapan Dr. Mahathir yang kata yes, memang saya arahkan Zahid bubarkan UMNO. Selepas beberapa hari tu Zahid Hamidi dituduh di mahkamah. Nampak kan? Kalau aku tak membaca dulu, aku tak ambil tahu setiap satu persatu kes, aku tak tahu. Tapi apabila kita semak satu persatu, barulah kita tahu. So tapi tak balas sekali, aku akan ulas sikit lagi. Aku nak bawa dengan hampa yang kata UMNO tunduk kepada DAP. UMNO tunduk kepada DAP. Tuduhan-tuduhan daripada Perikatan Nasional kata UMNO ni dah macam dah bacol. Maruah UMNO dah pi ke DAP. Kan? UMNO itu, UMNO ini bila dah bersama dengan DAP. Ya Allah. Asbab daripada hak yang kampung Cina macam UNESCO, hak yang dicadangkan oleh Nga Komeng baru dicadangkan, belum buat lagi, belum bersetuju dekat parlimen ke apa ke, belum lagi, baru bagi cadangan daripada UMNO menjerit daripada ni. Perikatan Nasional lagi syok kan. Sedangkan kalau faham balik seperti mana Iswadi Moni cakap, sedangkan kalau macam kita buat kampung Melayu betul-betul, aku dah sembang Boni dengan saudara-saudara kan, pasal UNESCO. Okey, aku ambil contoh sikit. Tak apalah, last sekali aku akan ulas. Tapi tak apa, jom kita dengar apa yang diperkatakan oleh Wan Abdul Hadi soal UMNO tunduk kepada DAP. Jom sama-sama kita dengar. Itulah, UMNO ni sebenarnya tak tunduk kepada DAP pun. UMNO bukan baruah kepada DAP. Okey, dalam isu Kampung Baru Cina, yang kecoh baru-baru ni, kita boleh tengoklah UMNO ni sebenarnya boleh main peranan semak dan imbang untuk kepentingan Melayu dalam Kerajaan Perpaduan ni dengan sangat baik.
Benda ni sebenarnya sekaliguslah mematikan naratif ataupun tuduhan dakwaan yang mengatakan konon-kononnya DAP telah menguasai kerajaan. UMNO ni tunduk kepada DAP. UMNO hari ni dah jadi barwa kepada DAP, UMDAP dan sebagainya. Mana mungkin cadangan Ngah Koming tu dapat diketepikan sekiranya DAP ni betul-betul abang besar dalam kerajaan hari ni. Walaupun pada hakikatnya lah, pada pemerhatian aku lah, pada pandangan peribadi aku, sebenarnya cadangan Ngah Koming tu tak mengancam Melayu pun. Tapi aku sukalah tengok cara beberapa pimpinan UMNO tangkis lawan isu ni, ulas isu ni. Kita tengok Datuk Loman Adam punya ulasan macam mana. Itu baru betul. Cara kau nak jaga perpaduan, tapi dalam masa yang sama kau nak tunjuk kau ni tegas. Kau nak jaga kepentingan kau, nak tegur rakan-rakan lain. Itu baru betul. Di sebelah DAP pula, aku nak bagi tahulah, sebelum kau nak buka mulut, nak bagi cadangan apa-apa tu, kau semak dulu, bincang dulu dalam parti, dalam kabinet. Lagi-lagi kalau benda tu melibatkan sensitiviti kaum. Okay? Jadi hari ini terbuktilah UMNO ni sebenarnya tak tunduk kepada DAP pun. UMNO bukan barua kepada DAP. Tak macam PAS tunduk kepada parti gerakan, barua kepada gerakan. Okay? Jadi aku nak ucapkan syabas kepada UMNO dan juga DAP. Aku yakin kalau semangat yang ditunjukkan ni kekal, aku yakin kerajaan hari ni boleh kukuh, boleh kekal sampai PRU 16 nanti. Tak ada masalah sebenarnya. Itulah peranan yang dimainkan oleh UMNO dalam kerajaan hari ini. Kita jangan ingat yang apabila UMNO itu lantang menegur DAP, lantang menegur beberapa keceluparan daripada pimpinan Pakatan Harapan, terutamanya DAP ni, terus kita nak cop UMNO ni sebagai pengkhianat lah, UMNO ni tak reti nak jaga hubungan dan sebagainya. Jangan cepat sangat kita nak bertindak sebagai terupa. Kita tengok dulu di sebelah side kita ni, terutama sekali DAP tu, perlu juga jaga mulut, perlu juga cerdik berpolitik, jaga sensitiviti dan sebagainya. Okay, salam perpaduan. Okay, geng. Okay, aku nak masuk sikit pasal UNESCO. Okay, sepatutnya kalau kampung warisan Cina, dia akan buat rumah design Cina dulu ke, Cina hak terbaru, design bumbung ke, design rumah tu supaya dapat menarik pelancong mai, dan rumah setempat situ dapat menjana pendapatan. Adalah kedai jual barang-barang hiasan, kedai-kedai makan, kan, rasa vibe kedai-kedai rumah Cina punya budaya. Okay, seperti itulah sepatutnya yang macam Iswadi Moni cakap baru ni, kita kena buat UNESCO Kampung Melayu. Tapi cuba hampa bezakan Kampung Melayu di Kuala Lumpur. Apa jadi? Nampakkah Kampung Melayu, Kampung Baru tu? Nampaklah. Ataupun nampak macam rumah biasa-biasa aja. Tapi kalau betul-betul lah, kan, orang Melayu kita pun boleh buat. Tapi kita perlulah pertahankan budaya Melayu, corak perumahan Melayu, rumah hak tahun 70-an, 80-an, 60-an dulu, corak cara yang cantik, hiasan yang cantik, barulah akan menarik pelancong mai ke kampung kita. Tapi aku pun heran juga, kenapa orang Cina pandai je buat marketing, pandai je menjemput duit, pandai je panggil pelancong. Tapi kita ni hak yang Melayu ni pun, aku pun cuba kita create satu kampung betul-betul sekeliling tu rumah Melayu lama-lama punya. Adalah kedai-kedai minum, kafe apa, memang betul-betul Melayu punya. Kan? Kalau hampa perasan dekat Penang kan Kedah, dia ada buat satu gerai betul-betul orang panggil rock kapak ni. Wokok Dunhill, Lucky Strike, lama-lama punya design. Dia buat betul pattern lama. Pakai zinc yang pakai dinding dia tu, dia buat zinc hak karat-karat. Dia gantung brand hak lama. Kita rasa situasi lama. Lepas tu dia letak motor Honda Cup, Honda 50 lagi dekat kedai dia. Motor Yamaha Sport ke, Yamaha CDI dulu punya, bagi nampak vibe. Dan cuba tengok kedai dia sampai sekarang hidup. Sampai sekarang orang duk main sebab orang boleh rasa situasi dulu. Sepatutnya yang UNESCO ni, kalau kita tak perlu fikir hak yang Cina, kita fikir hak yang Melayu dulu. Kita buat perumahan betul-betul Melayu punya apa semua, supaya dapat menarik pelancong mai ke kampung Melayu tu, dan orang penduduk kampung Melayu tu dapat menjana pendapatan. Jadi tak apalah,
Tu benda pun memang dah disanggah, ada ramai orang tegur apa semua, jadi mungkin benda tu tak berlaku kot. Kampung kampung Cina ni lah. Jadi ya, kita berbalik kepada hak yang kata UMNO tunduk kepada DAP. Adakah apa setiap tindakan DAP tu terus UMNO sokong? Tapi aku pun tak faham lah. Apa yang dah DAP buat lah? Apa yang dah DAP buat setakat setahun lebih ada di dalam kerajaan? Aku tak perasan pun. Apa yang mengakibatkan Melayu tergugat? Apa yang mengakibatkan orang Melayu tak macam kerajaan dok tak bagi duit kepada penyewa awam, dok tak sekat bantuan tunai, sekat ni asbab daripada DAP. Tak ada pun. Baru ni Anwar Ibrahim umum RM2,000 untuk penyewa awam. Penyewa awam 90% adalah orang Melayu kita. Aku pun kadang-kadang mereka hanya create sentiment. Mereka nak pecah belahkan kerajaan. Sedangkan kerajaan pimpinan di atas ni tahu ini semua permainan saja. Mereka mainkan isu macam yang kampung Cina UNESCO. Itu baru cadangan. Bukan dah luluskan ke apa. Itu baru cadangan. Tapi silap lah. Dia macam yang komen dia macam dia pergi bercakap di depan ramai, depan wartawan. Sebab tu terus dia hentam. Jadi isu hari ni isu Zahid, macam desakan supaya Zahid letak jawatan lah, anti Zahid lah, ada beberapa orang. Tak kira dia Persat Pakatan Harapan ke, dia Persat Perikatan ke, dia pun nak membakar keadaan. Dan ada juga daripada Pakatan Harapan ni yang duduk membakar tu sebab dia tak dapat apa. Dia ingat dia duduk dengan Anwar Ibrahim lama-lama, dia ingat dia boleh dapat jawatan, tahu-tahu apa pun tak dapat. Sebab tu koyak meroyan, sakit hati, segalanya tu yang duk keluarkan kenyataan yang nak memecah belahkan keharmonian kerajaan kita hari ni. So tak ada apa-apa, alhamdulillah. Islam terjaga, bangsa Melayu terbela. Tak ada masalah apa-apa pun. Apa yang menjadi masalah? Tapi saja dia pemainkan isu untuk nak panahkan keadaan, untuk nak pecah belah supaya UMNO keluar daripada kerajaan perpaduan. Dengan teman-teman sekarang ni dia pun nampak Hishamuddin, Ismail Sabri, lepas tu siapa nama tu? Akmal Saleh. Depa akan tunggang depa beberapa orang pimpinan UMNO ni supaya dapat pecah belahkan di dalam UMNO. Jadi inilah sedikit perkongsian aku. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.